Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Wan pada hari ini untuk kita sambung sesi pembelajaran kita bagi subjek pendidikan jasmani. Jadi pada hari ini kita akan belajar pembelajaran dalam unit 18 iaitu komposisi badan. Okey, jom kita baca penerangan yang terdapat di dalam buku teks. Bentuk badan berbeza antara seorang murid dengan murid yang lain. Nyatakan bentuk tubuh mengikut jenis sukan seperti yang di bawah. Okey, jom kita tengok gambar-gambar yang ditunjukkan di dalam halaman buku teks awak ini. Kita tengok pada gambar yang pertama ni. Okey, ini adalah satu acara sukan. Ini acara sukan apa? Ini acara sukan lompat tinggi. Kita tengok pula gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni acara apa ni? Ini adalah acara lontar peluru. Dan kita tengok pula gambar yang di bawah ni. Gambar di bawah ni agak-agak ni acara apa? Ini adalah acara lari. Tengok tangan dia pegang baton ni. Maksudnya ini adalah acara lari berganti-ganti. Okey, ini adalah contoh acara sukan. Dan kita tengok pula di bahagian sini. Ini pula adalah contoh ataupun gambar-gambar bagi bentuk tubuh badan. Ada 3 gambar bentuk tubuh badan dan dia tunjukkan di sini dia ada penerangan dia iaitu ektomorf, endomorf dan juga mesomorf. Jadi pada hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu apa itu ektomorf, apa itu endomorf dan juga apa itu mesomorf. Okey, kita pergi pada yang pertama. Sebelum tu kita baca dulu penerangan di dalam buku teks bentuk badan saya. Okey, dia kata apa? Komposisi badan merujuk peratusan lemak badan berbanding dengan otot, tulang dan tisu badan. Kita perlu merekodkan ketinggian dan berat badan untuk buat penilaian tersebut. Jadi kalau kita nak tahu komposisi badan, kita kena buat ketinggian, kena kita ukur ketinggian dan juga berat badan untuk buat penilaian. Barulah kita tahu komposisi badan kita. Apa itu komposisi badan pula? Komposisi badan ni adalah merujuk kepada peratusan lemak. Peratusan lemak dalam badan kita berbanding dengan otot, tulang dan tisu badan. Okey, jadi untuk kita faham dengan lebih lanjut, kita tengok pada penerangan yang di bawah ni. Okey, ini adalah penerangan bagi ektomorf. Apakah itu ektomorf? Ektomorf ialah susuk tubuh badan yang kurus dan tinggi. Jenis sukan yang sesuai ialah lompat tinggi. Jadi kalau kita dah tahu kat sini, ektomorf, susuk tubuh badan dia adalah kurus dan tinggi. Okey, kita tengok pada gambar yang diberikan di sini. Okey, kita tengok pada gambar. Kita boleh nampak di dalam gambar ni susuk tubuh lelaki di dalam gambar ni adalah kurus dan juga tinggi. Jadi ada beberapa jenis sukan yang sesuai bagi susuk tubuh badan orang yang ektomorf ni. Contohnya kita boleh tengok di sebelah kanan ni. Okey, contohnya yang pertama adalah lompat tinggi. Kita tengok pada gambar ni. Okey, ini adalah contoh susuk tubuh ektomorf. Atlet lompat tinggi kebiasaannya ataupun selalunya mempunyai susuk badan ektomorf iaitu kurus dan tinggi. Sebab apa? Ianya memudahkan dia untuk membuat lompatan dan juga lonjakan untuk melepasi palang sewaktu melakukan lompat tinggi. Okey, jadi kita dah tahu ektomorf sesuai untuk lompat tinggi. Dan yang kedua, acara maraton. Okey, kita tengok pada gambar ni. Jadi kebanyakannya di dalam gambar yang kita tengok dekat sebelah kanan ni, okey, gambar ni susuk tubuh lelaki-lelaki di dalam gambar ni kebanyakannya adalah kurus dan juga tinggi. Kebanyakannya berbadan kurus. Maraton ni apa? Maraton ni acara lari jarak jauh. Selalunya melibatkan acara dalam berpuluh-puluh kilometer. Jadi susuk kebanyakan atlet yang melibatkan diri dalam acara maraton ni
mempunyai susuk badan ektomorf. Okey, jadi kita dapat belajar dekat sini ada dua jenis acara yang sesuai untuk orang yang mempunyai susuk badan ektomorf, iaitu yang pertama lompat tinggi dan yang kedua maraton. Okey, jadi kita pergi pula pada susuk tubuh badan yang kedua, diberikan nama mesomorph. Ini ejaan dia, mesomorph. Okey, kita baca penerangan yang terdapat di dalam buku teks. Susuk tubuh yang tegap, keras dan kuat. Jenis sukan yang sesuai ialah lari pecut. Okey, dia kata mesomorph ni susuk tubuh yang tegap, keras dan kuat. Kita tengok gambar ni. Boleh nampak pada gambar ni susuk tubuh orang mesomorph ni dia tegap, dia keras dan kuat. Berbanding dengan tadi susuk tubuh ektomorph. Ektomorph susuk tubuh orang tu lebih kurus dan juga lebih tinggi. Tapi untuk mesomorph susuk tubuh dia lebih tegap, lebih keras dan juga lebih kuat. Okey, sekarang kita nak tengok jenis-jenis sukan yang sesuai bagi atlet yang bertubuh bersusuk badan mesomorph ni. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah gimnastik. Kita boleh tengok pada gambar ni. Kita tengok pada susuk tubuh badan atlet gimnastik ni. Susuk tubuh dia, kita nampak bahagian otot dia, bahagian badan dia nampak tegap, keras dan juga kuat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah acara lari pecut. Lari pecut perlukan kekuatan otot. Jadi kita tengok pada gambar ni, kita tengok gambar yang bawah ni. Kita tengok pada susuk tubuh dua orang atlet yang sedang berlari ni. Kita boleh nampak daripada gambar ni pun atlet ni mempunyai susuk tubuh badan yang tegap, yang kuat. Otot-otot dia kita boleh nampak daripada gambar ni. Ini adalah contoh susuk tubuh mesomorph. Dan yang ketiga adalah acara renang. Kita tengok daripada gambar ni pun kita dah nampak atlet renang ni mempunyai susuk tubuh yang kuat, yang tegap dan juga keras. Jadi kita boleh nampak yang atlet gimnastik, lari pecut dan renang sesuai bagi atlet yang bertubuh mesomorph. Baik, kita pergi kepada susuk tubuh badan yang ketiga, iaitu endomorph. Sebutan dia endomorph. Kita baca penerangan dia. Endomorph, susuk tubuh yang besar dan bulat. Jenis sukan yang sesuai ialah melontar peluru. Okey, dia kata orang yang mempunyai susuk tubuh badan endomorph ni, dia ada susuk tubuh yang besar dan bulat. Kita boleh tengok pada gambar ni. Okey, kita tengok daripada gambar ni kita boleh tengok perbezaan di antara atlet yang bertubuh ektomorph, mesomorph dan juga endomorph. Endomorph ni badan dia lebih besar berbanding daripada ektomorph dan juga mesomorph. Okey, jadi apakah jenis sukan yang sesuai untuk atlet yang bersusuk tubuh endomorph ni? Kita tengok pada gambar yang di bawah. Salah satu sukan yang sesuai adalah lontar peluru. Kita boleh tengok pada atlet yang di dalam gambar ni. Daripada segi susuk tubuh dia, kita boleh nampak atlet ini mempunyai susuk badan endomorph. Untuk acara apa ni? Lontar peluru. Lontar peluru memerlukan apa? Memerlukan kuasa yang tinggi waktu kita nak buat lontaran tu. Jadi atlet endomorph ni memang sesuai untuk acara lontar peluru. Dan acara sukan yang kedua adalah sumo. Kita tengok pada gambar yang di bawah ni. Atlet sumo memang hampir kesemuanya mempunyai susuk tubuh endomorph, iaitu besar dan juga bulat. Sebabkan atlet sumo ni memang secara tradisinya memerlukan atlet tu berbadan besar dan juga bulat. Okey, dan yang ketiga adalah acara angkat berat. Kita boleh tengok daripada gambar di bawah, atlet di bawah ni dia mempunyai susuk tubuh badan endomorph.
Susuk tubuh badan endomorf ni dia untuk acara angkat berat memerlukan kuasa yang tinggi. Jadi orang ataupun atlet yang mempunyai susuk tubuh badan endomorf sangat sesuai untuk acara angkat berat. Baik, kita ulang kaji semula. Apakah acara sukan yang sesuai untuk endomorf? Yang pertama, lontar peluru. Yang kedua, sumo. Dan yang ketiga, angkat berat. Baik, jadi apa yang kita dah belajar pada hari ini? Kita dah belajar setiap manusia itu mempunyai susuk tubuh yang berbeza. Kita dah belajar 3 jenis susuk tubuh, iaitu ektomorf, mesomorf dan juga endomorf. Ketiga-tiga jenis susuk tubuh badan ini mempunyai kelebihan yang tersendiri. Seperti yang cikgu dah terangkan sebentar tadi, ada beberapa jenis sukan yang sesuai bagi setiap susuk tubuh, acara sukan yang sesuai bagi susuk tubuh ektomorf, mesomorf dan juga endomorf. Cikgu harap awak dapat faham dan dapat kenal pasti jenis-jenis sukan yang sesuai bagi setiap susuk tubuh yang cikgu dah ajar pada hari ini. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh tanyakan kepada cikgu. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.